Okey. Baik. Kita agak-agak mana bisa menentukan benar. Baik. Betul. Pertanyaan kedua, apa pandangan Ustaz tentang anak-anak yang sudah beranak dan sebagainya kita takut putus tak? Baik. Baik. Ada berapa yang berkaitan yang budak-budak ini sebenarnya yang walaupun ingat dia bawa kulit betul dia bawa kulit sama kan budak anak-anak juga susah mana. Baik. Yang pertama sekali, soalan pertama ni berkait dengan masuk hutan. Masuk hutan dalam masuk sesak pula dalam hutan. Kemudiannya gelap gelemak, tak tahu arah kiblat ke mana. Ketika itu kita bersolat hanya menurut persangkaan kita saja. Dengan syarat al-yakin la yuzalu bisyak. Dengan syarat keyakinan kita menghadap kiblat itu tidak boleh dilentangi dengan ragu-ragu. Bagaimana kita buat ini, kita yakin ini kiblat kita, kita semayang. Bukan kita kata sini ke sini, sini ke sini. Kita ini mesti kita kena utama. Ini biarlah gelap lemak dalam hutan pun tak ada apa sama sekali dia lah. Matahari kita nampak orang sini. Baik. Mesti yakin dari zat bisyak. Yang kedua, berkait dengan budak-budak yang tidak berkhatan. Memang dalam mazhab Syafi'i, budak-budak yang tidak berkhatan itu menanggung najis. Najis ataupun gulu yang ada pada konteks budak-budak tu, itu memang najis. Sebab konteks budak-budak tu, dia najis dia tu berada di luar, berada di apa nama ni, di kepala kemaluan, di kepala kemaluan. Kira-kiranya kemaluan jadi tegang. Jadi pelaku dia tegang. Dia kan. Orang panggil apa lebih? Kelecing. Apa bahasa Kuala Lumpur ni tak tahu. Kuluk dia tu terkeluar. Kadang-kadang kalau kulit dia tu tak tegang tu, kulit memang keluar. Budak-budak di hujung tu. Itu dikatakan menanggung najis yang ada pada kepala sakar kanak-kanak tu berbeza dengan tanggung najis dalam perut. Najis dalam perut ni Allah tak panggil najis yang ditanggung. Orang panggil najis yang tersimpan. Kalau najis yang ditanggung, mana najis tu di luar. Ini najis ni kita tak tahu kadang-kadang keluar atau tidak tu, budak-budak mana tahu. Itu dia. Jadi adalah lebih baik dalam mazhab Syafi'i, budak-budak tak berkhatan ni solat di belakang sana. Solat di belakang sana. Kalau dia masuk pun membutuhkan solat. Sebab apa? Yang pertama dia tak balik lagi. Kalau dia solat pun dia solat baik-baik. Kejap-kejap solat, kejap cabut lagi. Kejap-kejap solat dia menyusup ke dalam solat, pergi ke depan, pergi ke belakang. Jadi membutuhkan khusyuk. Orang dewasa yang bersolat itu bukan sekadar membutuhkan solat, membutuhkan khusyuk, jadi kurang pahala, kurang tumpuan terhadap pelaksanaan ibadat solat. Baik. Kalau dia solat ke belakang, dia nak sama-sama berkulu, sama-sama nak solat cabut lagi, solat nak surah, dia tidak mengganggu kita. Ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Itu dia. Tapi kalau diyakini kanak-kanak yang tak berkhatan tadi benar-benar ada hulu, banyak hulu, dan dia bersolat di kalangan orang dewasa, maka dikatakan batal solat dia. Itu pandangan dalam kitab Majmu' Syarhul Muhazzab yang dikemukakan oleh Imam Nawawi. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menggalakkan kanak-kanak turut bersolat di hadapan, termasuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika itu telah berkhatan. Sebab orang Arab ni daripada kecil lagi dah khatan. Kita orang Melayu ni dah darjah 5, darjah 6 baru nak khatan. Ini ketika lahir lagi, ketika tu dah khatan. Patut orang Arab dalam 7 tahun 8 tahun dah balik dah. Kita 12 tahun tu ada mandi panjang lagi, 40 tahun pun panjang lagi. Minta maaf tuan-tuan. Itu beza. Budak yang dah khatan. Tinggal kecil lagi. Okey? Tak apa? Kalau budak dah berkhatan, kalau dia solat,
dia hanya memutuskan sah kalau dia solat cabut lagi, dan dia hanya memutuskan khusyuk dan mengurangkan pahala orang dewasa yang bersolat. Jadi daripada kita yakin kalau solat dengan budak-budak ni, kejap-kejap dia main-main, dia mengganggu solat kita, baik tu dia solat belakang tu daripada dia mengganggu kita. Kan? Jadi kalau anak kita itu kita yakin dia solat dengan kita, dia tak cabut lagi, tak memutuskan sah, dia tak mengganggu kekhusyukan orang di kiri kanan depan belakang, kita yakin anak kita boleh konsisten dengan pelaksanaan solat berapa sekian rakaat, kita akan mendidik untuk dia solat di peringkat dewasa. Kita putuskan apa berganti kepada orang lain yang berbayar. Putus sah ni putus aurat. Dia ini Orang pahala nanti dulu. Bila kita sembahyang, Allahu Akbar, kita dapatkan sah. Dia ada aura, dia terus spiritual. Mana ni orang alim, orang warak, orang zuhud, orang jujur, orang ikhlas, orang bersih hati ni, dia badan kita saling memberi charge. Bila kita dapatkan sah tu, dia memberi charge. Tubuh badan kita ni ada iron positif. Dia akan memberi charge. Kan? Dia akan memberi charge antara satu sama lain. Satu. Yang keduanya, bila saf itu lengkap, bila saf itu sempurna, ia boleh membawa kepada kesempurnaan solat. Jadi pahala lebih sikit lah. Jadi kalau saf tak sempurna, pahala kurang. Kemudiannya syaitan boleh masuk, tiupkan, buat-buat. Itu yang menyebabkan kita hilang tumpuan. Itu kedudukan sebenar. Jadi kalau kita kata budak ni kecil, dia ada putusan